Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni uqaddimu ilayka baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli shay'in huwa fi ilmika ka'inan wa qad kana uqaddimu ilayka baina yaday dhalika kulli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Allahumma arfa'na wanfa'na wa syarrifna bil ilmin nafi' warfa' bihi anfusana wa ahlana wa awtanana wa diyarana wa jami'al muslimin ya ilahal alamin. Rabbana zidna ilman wa razuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Ada yang bawa aden? Mana bawa aden saya tadi ya? Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah, selagi kita diberikan peluang merasakan nikmat keimanan, nikmat Islam, alhamdulillah dapat nikmat sampai ke masjid untuk menuntut ilmu, menimba ilmu, menambahkan ilmu dan pengetahuan kita berkenaan dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang suci ini, iaitu agama Islam. Lebih-lebih lagi ilmu Al-Quran. InsyaAllah. Jadi ini adalah sesi yang ketiga, second last. Dan minggu depan insyaAllah yang terakhir. Kita dah bincangkan beberapa surah, kita bincangkan dah. Baru dua, sedikit ke banyak? Sikit Sikit, cukup tak? Tak. Rancangannya minggu ketiga dah 6 surah, ataupun dah masuk at least dah dapat 4 surah lah kan rancangannya, tapi baru 2,5, sepertiga kalau masuk minggu ni. Tapi alhamdulillah, saya rasa apa yang dikongsikan, apa yang kita bincangkan dari surah Al-Alaq dan surah Al-Qadar, banyak yang telah kita huraikan, banyak telah kita bincangkan, dan mungkin banyak juga kasut-kasut baru yang awak jumpa, betul tak? Ingat masa video saya kasut? Banyak lagi perkara-perkara yang mungkin sebelum ini tak pernah tahu. Sebelum ini baca surah Al-Qadar, baca je gitu, tapi rupanya surah Al-Qadar ni kalau baca boleh buat doa sekali, betul tak? Maksudnya banyak telah kita huraikan, yang telah kita bincangkan, dan banyak boleh kita ambil manfaat untuk kita terapkan dalam kehidupan seharian kita. Hari-hari kita berdoa. Selepas ini hari-hari kalau kita baca Quran, mungkin boleh berdoa juga dengan Al-Quran tersebut. Hari-hari kita baca surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah itu kalau kita baca terjemahannya, kita faham, daripada surah Al-Fatihah itu sendiri kita dah boleh berdoa. Surah Al-Fatihah itu sendiri adalah doa. Dengan kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Doa itu maksudnya permintaan. Dalam surah itu kita baca ihdina, kita minta apa tu? Minta apa?
minta hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, minta petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kita di jalan yang lurus. Itu sebenarnya pun dah menjadi satu doa. Surah Al-Alaq contohnya kita dah kongsikan. Surah Al-Alaq menyatakan tentang betapa pentingnya untuk kita sebagai manusia mencari ilmu, menimba ilmu. Dan bukan saja setakat kita membaca saja, tapi baca dan menghayati, baca dan meneliti. Saya kasihkan contoh, kita baca surah Yasin contohnya kan, kullun fi falakin yasbahun. Dalam ayat tu sendiri kalau kita baca gitu, oh kita faham. Dulu kalau orang baca orang tak faham. Sebab orang belajar sains orang faham. Selepas baca lagi dengan lebih detail lagi, setelah kita tengok ayat tersebut, kita lebih memahami. Itu maksudnya contoh daripada surah Al-Alaq yang kita telah kongsikan. Dan insyaAllah hari ini kalau sempat insyaAllah hari ini saya nak bawa 2 surah. Tapi ada homework kan? Apa homework? Okey, homework tu simpan lagi. Saya kasih lagi masa lagi 45 minit untuk cuba fikir-fikirkan apa yang saya tanya. Dalam Al-Quran, Allah SWT ada menyatakan tentang sumpahan, atau Allah SWT ada membuat sumpahan. Sumpahan berkenaan dengan makhluk yang Allah SWT ciptakan. Dalam Al-Quran ada macam-macam sumpahan. Antaranya Allah bersumpah dengan makhluk dia, dengan ciptaan dia sendiri. Kenapa Allah SWT melakukan sumpahan tersebut? Itu umumnya kalau mungkin ada yang terlupa ke, ada yang tak ingat ke, atau ada yang mungkin lagi nak research sikit. Sekarang research tak macam susah, pergi library buka buku kan. Research pakai apa? Pakai Google je, pakai handphone je. Tapi hari ini saya nak mulakan dengan surah At-Takatsur dulu. Surah At-Takatsur. Apa maksud takatsur ini? InsyaAllah kita akan uraikan sebentar je lagi. Surah At-Takatsur, seperti biasa kita mulakan dengan bacaan. Semoga kita lebih ambil faedah dan menghayati daripada surah ini, surah tersebut. Baiklah, sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Baiklah, surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur ini adalah salah satu surah yang diturunkan di Mekah. Apa nama surah yang diturunkan di Mekah ini dipanggil apa? Makkiyah. Surah Makkiyah. Dan hari ini saya lelah sikit. Kenapa saya tak tahu. Baik sangat kawanan kot. Surah At-Takatsur adalah salah satu surah yang diturunkan di Mekah. Jumlah ayatnya 8 ayat. Antara intipati ataupun the gist of the surah berkenaan dengan dua pihak ataupun dua puak ataupun dua kaum yang bermegah-megah. Ada megangan sesuatu lah. Nanti kita tengok apa yang dia megah-megahkan. Dan dalam surahnya juga adalah peringatan berkenaan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala dan juga perhitungan Allah SWT. So dia cakap surah-surah yang Makkah ni, surah-surah Makkah ni, surah Makkiyah ni, kebanyakan surah-surahnya dia adalah warning ataupun dia ada peringatan. Instead of surah-surah Madaniyah. Surah-surah Madaniyah dia banyak hukum-hukum, banyak ceritakan pasal hukum, sebab orang dah faham Islam baru tak hukum.
Sebelum orang faham Islam, dia letakkan peringatan, dia kenalkan Allah sebelum hari akhirat tu macam mana azab dalam kubur dan sebagainya. Ini dalam surah-surah yang pendek-pendek ni, antara surah Makkiyah ini, surah At-Takatsur juga sama juga ada punya message berkenaan dengan perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala tentang amalan-amalan dalam dunia nanti. Azab Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang lalai dan sebagainya. Jadi kebanyakan surah-surah ini adalah untuk memberi peringatan. Sama juga bukan apa, tapi lelah tak tahu kenapa. Sama juga kalau orang yang mungkin baru saja, mungkin contohnya kan, orang yang baru saja nak kenal-kenal dengan Islam, baru nak belajar Islam, orang yang baru masuk Islam contoh, atau sama ada orang tu baru masuk Islam atau baru dapat hidayah nak lebih mengenal agama Allah SWT. Kalau kita kasih solat satu hari kena 5 waktu, lepas tu kena kalau nak solat kena kasih hukum-hukum. Solat kena 5 waktu, orang Islam kena puasa, orang Islam kena zakat dan sebagainya. Berat. Orang yang masuk Islam pun takut. Jadi begitu juga dengan Allah SWT dan dakwah Islam yang pada awal-awalnya. Sebelum mengenalkan tentang apa yang perlu dibuat, kenalkan dulu kenapa perlu buat, untuk siapa kita buat benda ni. Kenalkan Allah SWT, ingatkan, terangkan tentang peringatan-peringatan, terangkan tentang hari akhirat dan sebagainya. Sebab itu baru nak buat, baru lebih feel, baru dia lebih rasa. Contohnya lah kan, contohnya awak nak pergi McDonald. Contoh pergi McDonald, orang tu cakap burger, orang beli burger, awak tengok gambar tu, awak tanya orang apa ada kat dalam, apa dia jual. Tengok gambar kan, berikan gambaran dulu. Gambar tengok McSpicy ni sedap lah, baru terasa nak makan kan, baru kita merasakan, baru kita beli. Macam nak beli handphone, awak sebelum beli handphone, awak check dulu handphone ni apa, iPhone ni apa bagus, dia boleh buat apa dan sebagainya. Ada idea tentang perkara tu, lepas tu baru beli, baru feel, baru tahu macam nak pakai dan sebagainya. Begitu juga dengan agama juga. Jadi orang-orang yang baru, kalau macam mungkin kita ni dah belajar, dah biasa, nampak orang baru masuk masjid, kasual pendek, letakkan tudung contohnya, terus tak boleh, marah dia. Orang masuk masjid pakai ada tattoo, orang Melayu contohnya, orang Melayu masuk masjid ada tattoo dan sebagainya, terus kita cakap tak boleh, orang Islam tak boleh tattoo, kena gini, kena buat gini, kena buat gitu, kena bersihkan. Lagilah orang takut. Sebab tu banyak orang yang mungkin takut masuk masjid. Pasal apa? Pasal orang-orang kat masjid mungkin tak faham. Bukan setakat orang kerja je, mungkin ada jemaah-jemaah kita bersama. Jemaah-jemaah kita bekerja-kerjanya, nampak orang macam ini, orang baru mengajar, kita dah kasih banyak macam-macam. Kita kenalkan dulu, cantik, kita pelawal dulu, masukkan dia dalam masjid, kasih dia kenal dengan agama tu. Lepas tu baru kita letak, kita ajarkan dia solat tu macam mana, ambil wuduknya macam mana dan sebagainya. Jadi surah At-Takatsur ni adalah surah yang menyatakan atau memberi peringatan tentang kepada dua pihak yang bermegah-megah. Megah dengan apa ni? Daripada ayat ni kita boleh faham, kamu telah dilalaikan. Al-Hakum ni kamu telah dilalaikan, kamu lalai. At-Takatsur ni maksudnya dalam bahasa Arab diambil dari perkataan kathura ataupun diambil dari perkataan kathir. Kathir ni maksudnya banyak, berlebih-lebihan, bermacam-macam. At-Takatsur ni bermacam-macam, berlebih-lebihan. Kamu dilalaikan, berlebih-lebihan mencari apa? Mencari dunia. Berlebih-lebihan mencari harta. Berlebih-lebihan mencari kekayaan. Berlebih-lebihan mencari nama. Berlebih-lebihan dengan kasih sayang dunia. Berlebih-lebihan dalam kasih sayang dengan antara manusia. Berlebih-lebihan dengan kasih sayang, cinta kepada, saya nak cakap boyfriend, kebanyakan mungkin dah kahwin. Pokoknya berlebih-lebihan sangat sampai lupa, lalai dengan
agama Allah SWT. Lalai dengan hari akhirat. Hatta zuratumul maqabir, sampai nanti kalau kamu masuk kubur baru kamu tahu yang kamu ni dah terlebih-lebih sangat. Dia ada cerita di sebalik penurunan ayat ni. Ceritanya, nak tahu tak ceritanya? Anak je lelah juga ke? Ceritanya berkenaan dengan dua pihak, dua puak. Semasa di Mekah, orang-orang di Mekah ni dia bermegah-megah dengan kelebihan dia ada. Ada dua, saya katalah, satu ni kumpulan A, ni kumpulan B. Kumpulan A ni cakap, dalam kita berkaum ni, diorang dulu ada klan-klan kan, ada kaum, ada geng-geng lah. Dalam kita bergeng ni, dalam kita berkaum ni, dia ni paling kaya. Kita tengok kaya dia. Dia ada 100 unta, kau ada tak 100 unta? Kau berpuak ada tak orang kaya macam salah seorang daripada kita ni yang macam kita, yang macam kita orang ni dalam puak kau? Ada tak yang macam kita? Bermegah. Bila dia ni ditanya, dia cakap, aku ada lah ni. Tengok ni. Ni orang ni pun, dia ni pun ada 100 unta contohnya. Dia ni pun ada 100 contoh. Dia megah-megah sangat sampai dia lupa tentang Allah SWT. Lupa tentang agama Allah SWT. Ni semasa di Mekah. Ada dalam lagi satu hadis, semasa di Madinah pun ada dua pihak. Dua pihak yang seperti itu juga, bermegah-megah sampai dikatakan dia megah-megah dengan orang yang hidup, masih hidup. Contoh ni dalam kumpulan ini ada Ali contohnya. Kita tengok Ali ni ada 10 bisnes. Kau punya kumpulan ada 10 bisnes tak macam Ali? Dia ni orang cakap, Ali kita pun ada lah. Si Pak Man ni pun ada 11 bisnes tau. Lagi nak megah dengan dia punya kekayaan. Sampai orang semua yang dah hidup ni, Diorang dah show off. Sampai apa dia buat? Dia pergi kat kubur pula. Kau tengok ke, kubur dia tu masa hidup pun sama juga. Jadi dia berkumpulan kita. Cuma ni semasa di Madinah. Jadi surah ini juga menjadi satu peringatan untuk orang-orang yang, sebab orang-orang Arab pada zaman dulu bangga sangat dengan kekayaan mereka, bangga sangat dengan puak-puak mereka. Sekarang ni ada tak macam itu? Ada tak? Ada juga sebenarnya. Ada juga. Memang tabiat manusia tu macam itu, megah, bangga diri, suka dengan kekayaan. Bila dia suka, sombong, takabur, bongkak, mendarik dada. Itu memang sikap manusia. Jadi ayat ini jadi satu peringatan kepada orang-orang yang sebegini, bahawa kamu bongkak-bongkak kat dunia ni pun, nanti ada error diri kamu gimana? Hatta zuratumul maqabir, sehingga nanti kamu masuk kubur. Bila kamu masuk kubur, bawa tak kemegahan yang kau bawa ni? Tidak. Itulah peringatan dia. Seperti inilah contohnya. Saya masa buat apa ni, saya dah jumpa gambar ni. Terima kasih. Belum tengok maaf. Ni ilustrasi lah, sebagai gambaran kita. Kalau boleh satu dunia ni kita nak pegang, satu dunia ni kita nak ambil. Ini adalah daripada hasutan syaitan. Ini untuk ilustrasi supaya kita lebih dapat gambaran. Nanti asal kau masuk mana? Ke kubur juga. Tak bawa benda yang kita tarikkan tu, yang kita nak cari-carikan tu, yang kita megah-megahkan sangat tu. Jadi al-halqum ni, kalau dari bahasa Arab, dia membawa makna dia. Al-halqum ni kata kerja, kata nama dia lahwun. Al-lahwu ni bermaksud melalaikan, kelalaian. Lahwun tu perkara-perkara yang melalai. Banyak sebenarnya benda yang melalaikan kita kan. Apa lagi perkara-perkara yang melalaikan kita? Harta contohnya. Kalau boleh dalam simpanan tu ada 3,000, kita nak naikkan lagi 5,000. Ada 5,000, kita nak naik lagi 7,000. Kita ada dari 7,000 nak naikkan lagi 20,000. Harta, kita lalai dengan harta. Apa lagi kita lalai? Lalai dengan cari pangkat. Cari pangkat. Mula kerja dulu supervisor, lepas tu nak jadi manager,
Kalau punya manager nak jadi director. Punya director nak jadi apa lagi? CEO yang director lain. CEO. Lepas CEO pun lepas tu nak jadi CEO 10 company pula. Cari nama, cari pangkat. Apa lagi yang melalaikan kita? Kecantikan. Bagus. Saya tak terfikir tu. Lalai dengan kecantikan. Mula-mula pakai tudung bulat, lepas tu pakai tudung belit pula, lepas tu pakai tudung belit nak pakai Nilofa punya pula. Apa yang mahal tu? Farida. Mahal sangat tu. Orang lelaki pun jangan lelaki pun dulu pakai songkok 4 inci, lepas tu nak pakai songkok 5 inci. Ada lagi nak lawan saya dengan songkok. Kelalaian dalam mencantikkan diri. Kelalaian dengan mungkin orang-orang yang kita sayang sangat sampai kita sayangkan anak-anak kita sampai terlupa kita perlu ibadah. Bukan tak perlu sayang, tapi kena moderation. Jangan sampai mengelalai. Anak-anak kita ini pun dalam Al-Quran Allah kata Allah SWT berikan nikmat dunia, kekayaan, dan juga antara yang jadi ujian kita adalah anak-anak juga. Anak-anak ni juga boleh melalaikan kita. Orang yang kita sayang pun boleh melalaikan kita. Sayang sangat. Ada tak orang sayang? Cinta itu buta kan? Kenapa dia buta? Pasal buta dengan akhirat. Buta dengan akhirat. Cinta itu buta. Lalai dengan apa lagi? Macam-macam perkara lah yang melalaikan kita. Lalai dengan mencari kebanyakan di dunia ini. Kembali pada takatsur, dari perkataan kathrah ni memperbanyak-banyakkan. Mana nak ada satu, nak lagi dua, ada dua, nak lagi tiga, dan sebagainya. Lalai sekarang ni macam-macam benda yang boleh lalaikan. Antara yang lalaikan kita ni, lalai tak? Lalai. Kadang main handphone, ni orang yang main handphone, main game, Facebook, Facebook tu dah lalai, betul tak? Apa lagi lalai? Orang yang bukan yang tak main game, yang saya tak pandai main game ustaz. Bukan saya tahu sangat, SMS pun saya tak tahu. Tapi saya telefon je. Kalau tak pergi masjid tu kat rumah apa buat? Telefon dengan kawan, popet dengan kawan-kawan. Dah ada dua orang yang lalai. Awak berbual kat telefon, orang yang awak telefon pun dia lalai. So at-takatsur ni dia ada takatsur. Kalau dia perkataan bahasa Arab ni takatsur, dia perlu ada dua pihak saling memperbanyak-banyakkan. Dia ada dua pihak yang buat benda yang sama. Sebab tu dia bercerita ni pasal dua pihak yang megah-megah dengan kelebihan yang mereka ada, megah-megah dengan kekayaan mereka ada. Sebab manusia ni pun dia bukan satu orang yang nak lalai, dia nak lalai ke orang lain juga. Jadi kelalaian ni dibawa dengan orang lain. So handphone antara salah satu benda yang mungkin melalaikan kita. Dan takatsur ni nak makin banyak kan. Kalau saya sekarang ni saya letak handphone ni kat luar tu, ada orang nak ambil tak? Handphone ni lah contoh. Dulu orang ada handphone ni, wah bangga, aku ada handphone. Siapa pakai handphone ni? Tak ada. Habis dulu businessman dia pakai. Lepas tu mungkin lama sikit orang pakai handphone macam ni kan. Sekarang ni saya kasih handphone ni, ada orang nak tak? Ni pun dah tak nak dah. Dah tak ada harga dah kat dia. Pasal apa? Tak boleh main game. Tak ada gambar, tak ada colour. Saya bukan nampak sangat black and white ni. So takatsur kita semakin nak banyak kan? Semakin nak banyak. Dulu ada iPhone, lepas tu ada iPhone apa lagi? iPhone 4, lepas tu ada iPhone 5, lepas tu ada iPhone 6. Sekarang ni kalau awak ada iPhone 4, tengok iPhone 6 meleleh lagi awak. Betul tak? Itu sikapnya manusia, tabiatnya manusia. Ada satu benda yang dah bagus pun, nampak benda lagi bagus, aku nak itu lah.
Ini apa ni? Sebab manusia tu memang nak, kalau boleh dia nak lagi banyak. Dia nak lagi banyak. Sebab tu lalai. Dia lagi dia nak banyak tu, lagi dia lalai. Jadi Al-Quran surah ini mengingatkan tentang orang macam ni. Sikap manusia ni nak banyak-banyak ya. Sampai nak banyak sampai lalai. Tapi kalau dia banyak, at the same time dia makin tunduk pada Allah SWT, itu tak menjadi satu masalah. Ada tak orang macam itu? Ada tak? Tak ada. Ada. Sahabat Nabi ada macam itu. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masa kat Mekah sebelum dia hijrah ni, dia orang yang kaya-kaya. Dia businessman yang kaya. Tapi bila kita hijrah, dia kena tinggalkan semua dia bisnes. Tinggalkan semua bisnes dia, pergi Madinah. Sampai kat Madinah, apa dia buat? Nabi SAW pair atau kawankan dia dengan salah seorang orang kat Madinah. Dan apabila sampai kat Madinah ni, dia pairing, dia dengan kawan dia ni cakap, kawan dia ni sayang sangat sikap orang Madinah ni. Bila dah dapat pairing dengan orang Mekah, dia sanggup berkorban apa saja. Kebetulan pula Abdurrahman bin Auf dipairkan dengan seorang yang ada banyak isteri. Ada tiga ke dua isteri. Dia cakap, kau nak tak? Kau dah pair aku kan? Kau nak tak aku ceraikan satu isteri kau, kasih kau kahwin dengan kau? Kalau biasa orang kenal, apa dia ni kan? Mesti tak nak, mesti nak. Sampai sanggup ni orang Madinah ni, orang Ansar. Bila orang Muhajirun ni datang, sanggup berkorban apa saja. Kata dia tak payah. Kau tak payah nak ceraikan isteri kau. Apa yang aku nak dengan kau cuma pinjamkan aku sedikit harta. Pinjamkan aku satu kain. Pinjamkan aku satu kain ni, aku nak buat berniaga. Pasal apa dia buat? Dia pergi pasar, dia jual kain itu. Dan dia dapat keuntungan, dia beli dua kain. Satu kain yang dia dah jual, satu kain tu dia balikkan sebagai tadi dia pinjamkan, dia balikkan. Lepas tu dia jual dua kain. Daripada dua kain tu jadi dia dah jual, dia beli lagi 4 kain untuk dia berniaga. Makin banyak. Tapi Abdurrahman bin Auf pada masa yang sama, dia tetap taat dan tetap beribadah. Itu contoh orang yang makin banyak tapi dia semakin tunduk dengan Allah SWT. Bukan tak boleh nak banyak, tapi jangan sampai kita lalai. Dalam Quran ini sebagai peringatan saja, alhaakumut takatsur, kamu telah dilalaikan dengan kebanyakan. Daripada iPhone, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6 ni sebagai contoh. Jadi banyak perkara yang melalaikan kita. Entertainment contohnya, music, handphone, kasih sayang, cinta, harta. Banyak perkara yang melalaikan kita sampai kita lupa tentang akhirnya kita akan masuk ke dalam kubur. Dan ini menjadi salah satu tabiat manusia, seperti mana yang Allah SWT firmankan dalam surah yang lain. Tabiat manusia ni memang selalu akan lupa apabila diberikan nikmat. Allah SWT dah terangkan dalam surah yang lain. Ini dalam surah Al-Haqqah Takatsur, kamu telah melalaikan. Ini teknik untuk kita belajar Al-Quran. Teknik tafsir. Bila kita nak tafsirkan ayat Al-Quran, antara tekniknya adalah kita memahami ayat ini dengan ayat yang lain. Tafsir Quran dengan Al-Quran. Al-Quran menerangkan Al-Quran itu sendiri. Jadi beberapa ayat yang lain yang saya buatkan contoh daripada surah Al-Ma'arij, Allah SWT katakan, wa idza massahud dur wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila seorang manusia itu diberikan kesenangan, kenikmatan, dia akan bakhil dengan nikmat yang ada. Lalai. Dia tak nak keluarkan zakatnya. Nak sedekah, masukkan yang kalau merah tu, ya Allah, kedekutnya keluarkan. Tapi kalau pergi shopping center, kalau orang pun tak apa. Kalau orang dia apa? 100. Kalau purple gelap pun tak apa. Bergelap pun 1000. Kalau masukkan dalam tabung yang kalau merah tu, ya Allah kedekut.
Tapi kalau pergi shopping 1,000 pun tak apa, $50 pun tak apa. Ini manusia. Allah katakan pada manusia, Allah jadikan manusia ini selalu dalam keresahan. Wa idza massahu durru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Apabila diberi kesenangan, dia merasa bahagia. Dalam ayat lain surah Al-Adiyat saja, surah Al-Adiyat ni ayat surah sebelum At-Takatsur, dekat saja Allah SWT cakap wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan manusia itu sesungguhnya sayangkan sangat hartanya. Sayang sangat. Syadid itu terlalu sangat, terlalu teramat-amat sayang. Jadi itu adalah daripada sikapnya manusia. Betul tak? Betul. Kalau ada yang tak betul tu bukan manusia tu. Memang ini manusia. Dalam hadis, antara cara untuk kita memahami ayat Quran juga adalah dengan hadis. Kerana Allah SWT utuskan Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan ayat-ayat Al-Quran. Kita jadi maksudnya teknik tafsir adalah Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran sendiri. Yang kedua, Al-Quran itu ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW, kata-kata Nabi SAW. Dalam hadis Nabi SAW pun pernah menyatakan, anak Adam tu, manusia ni, selagi mana kalau dia diberikan 2 lembah, 2 bukit emas, dan saya dia nak yang ketiga. Dia nak lagi banyak lagi. Dia rasa tak akan cukup. Sampailah nanti kerongkongnya tu, tekaknya tu, mulut tu dipenuhi dengan pasir, baru time tu baru dia stop. Maksudnya apa? Bila dia mati, itu baru pada dia cukup lah. Pasal apa? Nanti dekat dalam kubur baru dia tahu betapa ruginya dulu bila dekat dunia dia mencari-cari kehidupan dunia ini. Jadi lahwun ni adalah kelalaian. Dalam Al-Quran Allah SWT katakan dunia ini adalah permainan dan kelalaian. Permainan mata'ud dunya la'ibun wa lahwun, permainan dan perkara yang sampingan saja. Lahwun itu benda-benda yang sampingan. Jadi inilah hadis Nabi SAW menerangkan tadi ayat tadi. Kerana akhirnya manusia itu akan balik kepada Allah SWT dan dimasukkan dalam kubur. Masih ada lagi, kenapa? Ya, ada soalan? Tadi saya terlupa nak tanya tadi. Sebelum saya start tadi saya lupa tanya. Ada soalan yang minggu lepas saya tak, yang 2 minggu lepas saya tak jawab tak? Tak ada kan? Semua okey kan? Ada soalan? Oh, saya ada soal-soal ni. Nanti saya terangkan. Berkenaan dengan hatta zurtumul maqabir, dan akhirnya kamu akan pulang ke dalam kubur dan masuk dalam kubur. Masa itulah baru kamu akan berhenti daripada memperbanyak-banyakkan, bermegah-megah dalam mencari kehidupan dunia ini. Bila saya buat research untuk kelas ni, baca dalam tafsir Munir karangan Syekh Wahbah Zuhairi menyatakan, bila dia terangkan ayat ni, dia membawa satu hukum berkenaan dengan hukum menjadahi kubur. Hatta zurtumul maqabir ni dia bawa satu hukum. Sebab dia ala-ala cakap pasal kubur ni, menyatakan dalam menjadahi kubur ni adalah satu perkara yang Sebab tadinya cerita tu, orang tu bermegah-megah, dua pihak ni bermegah-megah sangat, sampai megah dengan orang kat dunia ni. Orang yang masih hidup, dia bawa pergi kubur, dia cakap pasal orang yang dah mati pula. Sampai lupa, dia pergi kubur pun masih nak cakap pasal kemegahan dunia ni. Whereby seharusnya apabila pergi kubur ni, dia mengingatkan tentang hari akhirat. Dalam hal ini Nabi SAW menyatakan bahawa dulu Nabi SAW pernah melarang orang Islam daripada menziarahi kubur. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Dawud. Dekat Abu Dawud
Dia kata dulu aku melarang kamu daripada menziarahi kubur. Sekarang ni ala fazuruha. Ala fazuruha ni sekarang ni kamu ziarahlah. Kerana apa? Pergi kubur tu mengingatkan tentang kematian. Kerana pergi kubur tu mengingatkan tentang hari akhirat. Macam mana kamu nanti akhirnya kamu tidak dapat lagi mencari-cari kepuasan dunia ini lagi bila kamu dah mati. Dalam hadis lain, lakukanlah ziarah kubur, kerana ziarah kubur itu mengingatkan kalian tentang kematian. Ini dua hadis berkenaan dengan ziarah kubur. Jadi ziarah kubur ini adalah satu karya yang baik sebenarnya, tapi pada masa mana boleh jadi yang tak baik. Macam cerita tadi, pergi kubur untuk apa? Megah-megah pula orang orang yang dah mati. Boleh tak pergi kubur jadi karya tak baik? Boleh juga pergi kubur, tapi bila pergi kubur tak rasa insaf langsung. Pergi kubur tapi hari raya, wah, pergi kubur orang jam KPI kan biasa. Tapi kalau public holiday hari raya, jam dia kat mana? Dekat kubur. Pergi kubur ramai orang. Bila ramai sangat orang, campur lelaki dan perempuan pula. Jadi satu benda yang tak baik. Jadi pergi kubur ni sebenarnya satu karya yang baik yang boleh dilakukan, tapi boleh menjadi karya yang haram dan makruh apabila melanggar perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Saya tak sampai dia surah ni. Boleh kita sampai ke 10? Boleh. Baiklah, insyaAllah pasal azan kita berhenti jam. Tapi Alhamdulillah hari ini masjid menyiapkan sedikit jamuan dan sedikit makanan ringan sementara isyak ni nanti lah. Maknanya kalau keluar nanti ada air, dipersilakan untuk minum juga. Ada jamuan sikit kecil untuk semua. Jadi kita berhenti sekejap untuk isyak ni ya.